Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Dalam video ini, kamu akan belajar sifat-sifat ketaksamaan. Mari kita lihat sifat-sifat ketaksamaan. Sifat-sifatnya ada dua. Yang pertama ialah sifat akas. Sifat akas ni, jika A kurang daripada B, maka B lebih besar daripada A. Okey, yang kedua, sifat transitif. Untuk sifat transitif ni, kita ada tiga nilai kat sini. A kurang daripada B, kurang daripada C. Maka sebagai kesimpulannya, kita ambil yang pangkal dan juga yang hujung sahaja. Maka A kurang daripada C. Baiklah pelajar, untuk lebih jelas tentang sifat akas, mari kita lihat contoh satu ini. A 7 kurang daripada B. Untuk sifat akas, kita kena terbalikkan simbol ketaksamaan. Okey, kita songsangkan. Soalannya 7 kurang daripada 8. Pindahkan 8 di depan, 7 di belakang. Okey, simbol kurang daripada akan jadi lebih besar daripada. Okey. Soalan B, negatif 3 lebih besar daripada negatif 4. Okey, lebih besar daripada dia akan jadi kurang daripada. Negatif 4 akan berada di depan, negatif 3 akan berada di belakang. Okey. Untuk pastikan benar atau tidak, kita cuba semak. Kalau pada garis nombor, okey, kita jumpa negatif 3 dulu. Kemudian baru negatif 4. Semakin ke kiri nilainya, semakin kecil. Okey, pada garis nombor, semakin kiri nilainya semakin kecil. Jadi benarlah negatif 4 kurang daripada negatif 3 sebab kedudukannya sebelah kiri pada garis nombor. Okey, seterusnya contoh tentang sifat transitif. Okey, diberikan A 2 kurang daripada 5 kurang daripada 6. Jadi untuk tulis jawapan, kita hanya ambil di awal saja 2. Simbol masih sama, kurang daripada, kita ambil yang awal dan juga yang hujung. Okey, 2 kurang daripada 6. Okey, itulah sifat transitif. Okey, simbolnya tidak berubah. Okey, seterusnya untuk soalan B. Awalnya negatif 3, hujungnya negatif 2. Jadi untuk tuliskan jawapan, negatif 7 kurang daripada negatif 2. Okey, simbol tetap sama. Baiklah, seterusnya kita nak lihat generalisasi tentang ketaksamaan berkaitan operasi asas aritmetik. Sama ada operasi tambah, tolak, darab ataupun bahagi. Baik, kita lihat untuk operasi tambah dan tolak. Apabila suatu ketaksamaan ditambah atau ditolak, nombor positif atau nombor negatif pada kedua-dua belah ketaksamaan, simbol ketaksamaan tidak berubah. Pelajar, untuk menerangkan generalisasi yang pertama ini, mari kita lihat contoh ini. Okey, diberikan 4 kurang daripada 5. Dan cikgu lakukan proses penambahan. Cikgu tambah nombor positif di sini. Okey, kita tambah 1, sebelah kanan pun tambah 1. Okey, bila kita tambah nombor positif, kalau lihat nota di atas, simbol ketaksamaan tidak berubah. Okey, asalnya kurang daripada. Jadi bila kita lakukan proses penambahan positif, simbolnya tetap sama, kurang daripada. Kita boleh semak 4 tambah 1 5, 5 tambah 1 6. Okey, benarlah 5 kurang daripada 6. Okey, kita lihat contoh yang kedua. 8 lebih besar daripada 1. Apa yang berlaku? Kita tak tolak dengan nombor negatif. Okey, kalau lihat syarat di atas, kita tolak. Bila kita tolak nombor negatif pun, simbol ketaksamaan tidak berubah. Okey, kalau simbolnya lebih besar daripada 1, lebih besar daripada, simbol untuk jawapan di petak kosong ni pun samalah. Okey, lebih besar daripada. Okey, cuba kira. Okey, kalau kita kira negatif darab negatif, kita dapat tambah 8 tambah 9 17. Okey, ini pun tambah 1 tambah 9 10. Benarlah 17 lebih besar daripada 10.
Baiklah, seterusnya kita lihat generalisasi ke atas operasi darab dan juga bahagi. Untuk yang pertama, apabila suatu ketaksamaan didarab atau dibahagi nombor positif, pada kedua-dua belah ketaksamaan, simbol ketaksamaan tidak berubah. Okey, untuk yang kedua, apabila suatu ketaksamaan didarab atau dibahagi nombor negatif, pada kedua-dua belah ketaksamaan, simbol ketaksamaan disongsangkan. Baiklah, untuk menerangkan generalisasi ini dengan lebih jelas, mari kita lihat contoh 4 ini. 4 kurang daripada 5. Apa yang berlaku di sini? Nombor di kedua-dua belah kita darabkan dengan 2. Okey, kita darab dengan nombor positif. Okey, ingat di atas bila kita darab atau bagi nombor positif, simbol ketaksamaan tidak berubah. Jadi, simbol asalnya kurang daripada. Bila kita darab positif, simbolnya masih sama. Okey, kita boleh semak 4 darab 2, kita dapat 8. 5 darab 2, 10. Dan tentulah 8 kurang daripada 10. Okey, kita lihat B. 8 lebih besar daripada 1. Okey, apa yang berlaku? Kita darabkan 2. Kita bahagi 2. Okey, kedua-duanya belah kita bagi dengan nombor positif. Okey, bila kita bagi dengan nombor positif, sudah pasti simbol ketaksamaan tidak berubah. Simbolnya lebih besar, sama seperti asal. Okey, kita boleh semak 8 bagi 2, 4. Sebelah kanan 1 bagi 2, 0.5. Okey, sudah pasti 4 lebih besar daripada 5. Contoh 5 menerangkan generalisasi ini di mana apabila ketaksamaan didarab atau dibahagi nombor negatif, simbol ketaksamaan disongsangkan, diterbalikkanlah. Okey, kita lihat contoh ini. 4 kurang daripada 5. Okey, apa yang berlaku? Cikgu darabkan dengan negatif 2 di kedua-dua belah. Okey, ingat bila kita darab dengan nombor negatif, maka simbol yang tadi kurang daripada akan bertukar menjadi lebih besar daripada. Okey, kita boleh semak dengan pengiraan 8 darab negatif 2, kita dapat negatif 8. 4 darab negatif 2, kita dapat negatif 8. 5 darab negatif 2, kita dapat negatif 10. Okey, bila awak lukis garis nombor, okey, negatif 8, negatif 9, kemudian negatif 10. Okey, mana yang berada paling kiri ialah nilainya paling kecil. Okey, di garis nombor, kedudukan paling kiri nilainya paling kecil. Jadi, negatif 8 lebih besarlah sebab dia berada di sebelah kanan. Negatif 8 lebih besar daripada negatif 10. Okey, untuk B, 8 lebih besar daripada 1. Apa yang berlaku? Kita bahagi dengan nombor negatif lah, kedua-dua belah. Okey, ingat bila bagi nombor negatif, simbol ketaksamaan disongsangkan. Kalau lebih besar daripada, dia akan jadi kurang daripada. Okey, boleh semak dengan pengiraan 8 bahagi negatif 2, negatif 4. 1 bagi negatif 2, negatif 0.5. Okey, kita lukis garis nombor. Okey, negatif 4 di sebelah kiri, negatif 0.5 sebelah kanan. Dah tentulah negatif 4 kecil lah sebab kedudukannya di sebelah kiri. Negatif 4 kurang daripada negatif 0.5. Baiklah, seterusnya songsangan terhadap penambahan. Apabila negatif 1 didarab pada kedua-dua belah persamaan, simbol ketaksamaan disongsangkan. Okey, jika P kurang daripada Q, maka negatif P lebih besar daripada negatif Q. Baik, untuk memahamkannya, mari kita lihat contoh ini. Negatif 7 kurang daripada 1. Okey, kemudian kita darabkan negatif 1. Negatif 1 kedua-dua belah. Negatif 7 darab negatif 1. 1 darab negatif 1. Okey, bila kita darab negatif 1, simbol kurang daripada dia akan bertukar. Okey, dia akan jadi lebih besar daripada. Okey, kita boleh semaklah dengan pengiraan. Okey, negatif 7 darab negatif 1, nilainya 7.
Okey, 1 darab negatif 1, kita dapat negatif 1. Sudah pasti 7 lebih besar daripada negatif 1. Okey, seterusnya songsangan terhadap pendaraban. Apabila operasi salingan dilakukan pada kedua-dua belah persamaan, simbol ketaksamaan disongsangkan. Apa itu operasi salingan? Okey, jika P kurang daripada Q, maka 1 per P lebih besar daripada 1 per Q. Okey, nilai asalnya kita jadikan dalam bentuk pecahan, maka simbol ketaksamaan kita songsangkan. Baiklah, kita lihat contoh apabila operasi salingan dilakukan pada ketaksamaan ini. Okey, contohnya 4 kurang daripada 7. Okey, apa yang kita buat? Kita jadikan pecahan di kedua-dua belah. Okey, 4 jadi 1 per 4, 7 jadi 1 per 7. Okey, setelah itu simbol ketaksamaan dia akan disongsangkan. Okey, kalau kurang daripada dia akan bertukar menjadi lebih besar daripada. Okey, secara logiknya kalau fikirkanlah, kalau kita ada sebuah kek, kita belah 4. Okey, satu potong mesti saiznya lebih besar daripada sebuah kek yang kita potong 7. Okey, satu bahagian daripada 7 mesti saiznya lebih kecil. Jadi logiklah 1 per 4 lebih besar daripada 1 per 7. Baiklah pelajar, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih.